Assalamualaikum. Stadium RTM dimulakan dengan perlawanan persahabatan antarabangsa Taiwan antara India dan Harimau Malaya yang dijadualkan berlangsung pada 19 November akan berlangsung sehari lebih awal. Keputusan dibuat atas persetujuan bersama kedua-dua pasukan. Berdasarkan hantaran Facebook Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM), pertembungan itu akan berlangsung di Stadium Gachibowli, Hyderabad, India. Perubahan itu bagaimanapun tidak menjejaskan jadual perlawanan persahabatan menentang Laos di Stadium Pad, Bangkok pada 14 November. Sebelum ini, FAM mengesahkan skuad Harimau Malaya bimbingan Paul Mati Vicente akan bertemu India pada aksi persahabatan antarabangsa Taiwan pada 19 November di venue yang akan ditentukan. Berdasarkan kedudukan terkini ranking FIFA, Malaysia menghuni tempat ke-133, manakala India 125 dan Laos 187. Kedua-dua aksi persahabatan itu merupakan tonik terbaik buat Malaysia yang diundi dalam kumpulan A Kejohanan ASEAN 2024 bermula Disember ini. Selangor FC mengumumkan Ketua Jurulatih Nizam Jamil telah meletakkan jawatan buka kuasa serta-merta. Menerusi satu kenyataan, SFC memaklumkan Nizam telah memohon untuk mengundur diri dari mengemudi pasukan utama dan pihak kelab menghormati keputusan beliau. Di bawah bimbingannya, kelab Gegasi Merah kini berada di antara kelompok teratas Liga, muncul naib juara Piala FA musim ini serta menduduki tempat teratas kumpulan H untuk saingan Liga Juara-Juara AFC 2. Pihak kelab turut mengucapkan terima kasih kepada Nizam atas sumbangan beliau sepanjang tempoh perkhidmatannya. Tugas mengendalikan pasukan utama SFC akan digalas sementara oleh Abdi Hassan sebelum Ketua Jurulatih baru dilantik. Konfederasi Hoki Malaysia (KHM) berhasrat untuk anjurkan lebih banyak perlawanan persahabatan bertaraf antarabangsa di dalam negara, khususnya buat skuad remaja. Presidennya Datuk Seri Subhan Kamal menyifatkan langkah itu mampu melahirkan pemain yang matang pada masa akan datang dengan memberikan lebih pendedahan dan pengalaman. Tambah beliau lagi, ia merupakan cara terbaik untuk mengurangkan kos perbelanjaan bagi menghantar skuad negara bermain di luar. Kerana dana ni nak keluar tu mahal, jadi kita buat tournament kat sini. Dan insyaAllah kita pun dah bincang, mungkin selepas ni banyak tournament ataupun friendly matches kita akan buat di Malaysia. Kita jemput pasukan luar datang ke sini lah. Skuad Young Tigers sedia sahut cabaran untuk mara sekurang-kurangnya ke separuh akhir pada Kejohanan Hoki Remaja Asia di Muscat, Oman bulan depan. Jurulatihnya Ivy Naswaran menyifatkan sasaran yang diletak Konfederasi Hoki Malaysia (KHM) terhadap anak buahnya adalah realistik. Menurut beliau, biarpun kejohanan itu hanya berbaki sekitar sebulan saja lagi, sasaran itu mampu dicapai berdasarkan keupayaan barisan pemain. Fokus kini akan diberi untuk mempertajam kemampuan dengan mengambil pengajaran daripada kejohanan hoki antarabangsa Piala Sultan Johor 2024 baru-baru ini. Pada kejohanan itu, Malaysia menamatkan kempen di tangga tercorot. Kejohanan Hoki Remaja Asia yang dijadual bermula dari 26 November hingga 4 Disember ini menampilkan 10 pasukan. Malaysia diundi dalam kumpulan B bersama Pakistan, China, Oman dan Bangladesh. Dua pelumba negara Khairul Idham Pawi dan Helmi Azman bakal beraksi pada Grand Prix Malaysia 2024 hujung minggu ini menerusi tiket wildcard. Kedua pelumba negara itu masing-masing akan bersaing dalam kelas Moto2. Saya pun tak expect yang tinggi. Saya cuba lakukan yang terbaik untuk Petronas, untuk fan-fan yang dekat Malaysia. Saya pun tak ada expect yang tinggi lah. Saya cuba buat yang terbaik lah, yang semampu saya boleh. Saya cuma tengok mana yang terbaik untuk saya. Saya akan pilih jalan tu lah. Sementara itu, ini adalah tahun kedua buat Helmi yang diberi peluang khas untuk beraksi. Tahun lepas saya kekurangan dan saya pun dah tahu kekurangan saya tahun lepas, so saya harap saya akan improvekan yang kekurangan tu untuk boleh lebih improve lagi untuk minggu ni punya perlumbaan nanti.
Sukan bowling padang yang menjadi lubuk emas Malaysia tidak akan dipertandingkan pada Sukan SEA Thailand 2025. Presiden Bowling Padang Malaysia Dato' Awalan Abdul Aziz berkata, keputusan itu dibuat pada mesyuarat Majlis Persekutuan Sukan SEA yang diadakan di Thailand pada 25 Oktober lalu. Beliau nyata kecewa dengan keputusan itu memandangkan Thailand mempunyai kemudahan yang baik apabila pernah menganjurkan kejohanan bowling padang Asia di Pattaya Mac lepas. Jelas Dato' Awalan walaupun mendapat sokongan daripada negara lain, Thailand menyatakan tidak bersedia menjadi tuan rumah acara bowling padang. Majlis Olimpik Malaysia MOM sebelum ini menyatakan hasrat mengemukakan rayuan agar bowling padang dipertandingkan di temacak itu selepas ia tidak disenaraikan pada edisi lalu. Kali terakhir bowling padang dipertandingkan pada Sukan SEA 2019 di Filipina dengan skuad negara meraih 4 pingat emas dan 2 gangsa daripada 6 acara dipertandingkan. Dalam pada itu, Persekutuan E-Sukan Thailand TESF mengesahkan permainan Mobile Legends Bang Bang MLBB akan menawarkan pingat dalam kategori e-sukan. Ini merupakan kali keempat berturut-turut MLBB menjadi acara yang menawarkan pingat sejak mula diperkenalkan di Sukan SEA Filipina 2019. Presiden TESF Santi Lotong berkata kerjasama dengan pembangun permainan Muntun akan membuka peluang ekonomi dan pelancongan untuk Thailand. Ia satu lagi langkah positif terhadap cabang e-sukan yang semakin diterima masyarakat sukan Thailand dan global sebagai sukan yang kompetitif. Butiran lanjut mengenai pasukan yang bertanding dan format dan bilangan pertandingan akan diumumkan dalam masa terdekat. MLBB memegang rekod sebagai acara e-sukan paling tinggi jumlah tontonan dalam sejarah Sukan SEA ketika edisi di Kemboja dengan rekod 2.7 juta tontonan. Pengendali klub Sporting CP Ruben Amorim terus bermain teka-teki mengenai perpindahannya ke Manchester United. Biarpun United dilapor sudah sedia membayar 10 juta euro untuk klausa perpindahan, namun belum ada sebarang pengesahan daripada Amorim mahupun kelabnya. Sebelum ini, media melaporkan The Red Devils mahu mendapatkan jurulatih berusia 39 tahun itu sebelum berdepan Chelsea dalam aksi Liga Perdana Inggeris Isnin ini. Amorim dikatakan akan melepas ke Old Trafford selepas tamat pertemuan Sporting menentang Nasional pada suku akhir Piala Liga Portugal awal pagi semalam. We have to wait a little bit more to explain everything I need to explain, and then it will be very clear. It's my decision. I will tell everything. So we have to wait. That's it. Amorim sebelum ini turut dikaitkan dengan beberapa kelab Inggeris lain termasuk Liverpool dan West Ham. Beralih ke tenis Masters Paris. Pilihan keempat kejohanan Daniil Medvedev tersingkir di pusingan kedua selepas dikejutkan pemain Australian Alexei Popyrin dalam 3 set. Popyrin bermula dengan baik apabila menang set pertama 6-4 sebelum Medvedev bangkit mengikat kedudukan di set kedua dengan keputusan 6-2. Beraksi dalam set penentuan menyaksikan Popyrin mendahului 4-1 pada 1 ketika sebelum dikejar lawannya untuk mengheret perlawanan ke tie-break. Namun Popyrin berjaya menyekat kebangkitan Medvedev untuk menamatkan perlawanan dengan kemenangan 7-6 dalam tempoh keseluruhan lebih 2,5 jam. Sementara itu, pilihan ke-8 Grigor Dimitrov berjaya elak daripada tersingkir awal selepas menyingkirkan wakil Argentina Thomas Martin Etcheverry 6-7, 6-3 dan 7-5. Kemenangan itu menghidupkan peluang buat pemain Bulgaria tersebut untuk layak ke saingan akhir ATP di Turin. The victory keeps alive the Bulgarian hopes. Sekian Stadium RTM dari Sungai ke Segara Palestin, pasti merdeka. Salam sukan untuk semua.